الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk menjadi umat yang terbaik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, umat yang terbaik adalah umat yang mempunyai dua sifat utama, iaitu umat yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran, malah hati sentiasa tunduk kepada dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinafikan umat dan generasi yang terbaik adalah generasi yang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Selari dengan arus permodenan semasa, ciri umat terbaik adalah umat yang berintegriti, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkasih sayang. Sifat ini diterjemahkan melalui kepribadian dan tingkah laku dalam amalan kehidupan seharian. Amalan ini perlu diperluaskan dalam kerangka kehidupan manusia, merangkumi kebajikan rakyat berbilang kaum, pembelaan golongan wanita, kanak-kanak, warga emas, golongan fakir dan miskin, anak yatim, mu'allaf dan juga kelainan orang kelainan upaya OKU, para pesakit dan gelandangan. Ini bermaksud umat yang terbina tanpa mengira kaum dan agama perlu bersama-sama berganding bahu menjaga keharmonian dan membangunkan negara. Di samping itu, bagi merealisasikan momentum umat terbaik tercapai, kita perlu menerapkan beberapa kriteria dalam masyarakat, komuniti dan institusi yang merangkumi aspek aman, harmoni, mesra, santuni, alami, hormat dan kasih sayang antaranya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' kulla halafin mahin, hammadzim masya'im binamim." Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalan, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah dan hasutan. Hindarilah diri dari persepsi dan tanggapan negatif dengan mencetuskan sentimen fanatik perkauman, hasutan, penghinaan serta unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam. Pupuklah nilai pendamaian dalam hubungan sesama manusia dengan tujuan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Ibarat bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Ini dapat dilihat ketika kedatangan risalah Islam di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendukung dan memertabatkan hak-hak umat di Mekah dan di Madinah, sehingga berjaya membebaskan musyrikin Mekah daripada kezaliman dan kegelapan jahiliyah kepada cahaya keadilan Islam. Jauh dari sifat fanatik, malah mendamaikan puak-puak yang bermusuhan serta mempamerkan keindahan Islam.
Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan sifat rahmah dan kasih sayang antara sesama insan, sebagaimana riwayat hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Wahai manusia, sesungguhnya aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Hadis riwayat Hakim. Momentum umat terbaik perlu konsisten menyeru manusia beriman ke arah melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan mungkar. Sebagai umat pilihan, pamerkanlah contoh teladan yang terbaik kepada bangsa dan penganut lain dengan akhlak mulia seperti supaya Islam dan umat Islam itu disanjung dan dihormati. Sentiasalah menjaga izzah umat dan agama Islam, kerana ianya akan menjadi penentu kepada kejayaan sebuah tamadun atau negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8, yaquluna in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata lagi, demi sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, iaitu dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat, iaitu pihak kita akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui iaitu hakikat yang sebenarnya. Umat terbaik perlu bersama-sama mengembling tenaga tanpa prejudis atau sebarang konspirasi demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian. Negara tidak akan berdaya saing dan maju ke hadapan sekiranya kita masih terbelenggu dengan tabiat tidak kisah dan tidak ambil peduli terhadap isu-isu yang melibatkan kepentingan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam membina momentum umat terbaik, mulakanlah langkah menyantuni masyarakat tanpa mengira kaum dan agama dalam aspek kebersamaan dengan penekanan elemen keharmonian, toleransi dan perpaduan. Dalam hubungan masyarakat majmuk, Rasulullah SAW istiqamah berlaku adil dengan non-Muslim. Baginda mempamerkan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam aspek interaksi sosial. Ini menunjukkan Islam meletakkan penghormatan yang mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira warna kulit, jantina, keturunan atau bangsa seseorang itu. Ketika Asma radhiyallahu anha didatangi oleh ibunya yang masih belum beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Asma radhiyallahu anha supaya melayani ibunya dengan baik. Malah apabila delegasi Kristian Najran datang ingin berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dilayan dengan penuh hormat. Namun begitu, dalam menerapkan nilai umat terbaik, Rasulullah SAW juga meletakkan sempadan yang jelas apabila melibatkan soalan akidah dan kesucian agama Islam. Umat yang terbaik perlulah menjauhi sifat sombong dan takabur agar terbina minda dan jiwa yang positif hingga membentuk umat yang berakhlak mulia, kesan menjiwai agama yang luhur. Sifat ini amat penting, selaras dengan prinsip toleransi yang diamalkan dalam masyarakat di negara kita, saling menghormati pegangan agama masing-masing untuk mencapai keharmonian antara kaum. Yang penting, setiap orang Islam dan bukan Islam haruslah memahami dasar-dasar toleransi Islam dan dasar-dasar hidup bersama di antara pelbagai kaum dan agama. Ini kerana Islam bukan agama yang berasaskan paksaan ataupun agama yang menekan sesuatu golongan tertentu, kerana dalam sejarah Islam tidak ada satu pun peristiwa yang menunjukkan bahawa Islam memaksa atau menekan golongan bukan Islam. Sebagai contoh,
Sikap toleransi ini telah dijelmakan oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Malaysia dalam amalan rumah terbuka ketika berhari raya untuk mencapai perpaduan antara kaum. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati pengajaran berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjadi umat yang terbaik dengan beriman kepada Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umat Islam yang tidak mencegah kemungkaran dengan cara yang baik akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah segera melakukan kebaikan dan amal-amal saleh supaya menjadi umat yang terbaik dan berjaya di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji, dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah orang-orang yang saleh. Surah Ali Imran ayat 114. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.